So malam ni kita sambung dua subtopik lagi, iaitu first electromotive force EMF and internal resistance rintangan dalam, and topik terakhir 2.5 power and energy. Okay, lepas tu kita akan tengok paper 2 lah. Right. So kat sini yang ni cikgu dah terangkan juga semalam. So semalam ada satu soalan EMF. So tapi hari ni kita akan tengok lagi lah. So semalam soalan EMF tu melibatkan pengiraan. So pengiraan. So hari ni pun kita akan tengok beberapa soalan EMF lagi. Ada yang pengiraan, okay, ada yang pengiraan, ada yang konsep. Alright. So dekat sini first perbezaan yang korang kena tahu. Okay, kalau VIR, sebelum ni kita belajar VIR, topik 2.2, okay, Ohm's Law, hukum Ohm, formula dia VIR. Lita dia yang pertama kena close circuit ataupun switch on. Okay, close circuit ataupun switch on. Lita orang kata apa, dipanggil lita tertutup. Okay, satu perkataan yang korang kena tahu, lita tertutup tu maksudnya dia on. Okay, lita tertutup maksud dia on. So kalau dia kata close circuit, itu maksudnya on. Kalau dia kata open circuit, itu maksudnya off. So term tu kena hati-hati. Sebab kadang-kadang ada student yang close. Close tu dia ingat off. Padahal close tu on. Open baru off. Kadang-kadang confuse pasal perkataan je. Okay. So switch terbuka, switch tertutup. So dekat sini macam kita bincangkan semalam juga. So kalau kata switch terbuka, tak ada lita tak lengkap, okay, circuit not complete, ammeter ni tak ada bacaan lah. Okay, tapi voltmeter ada bacaan. So sebagai contoh, sekali lagi, voltmeter sebagai contoh 3 volt bacaan dia. Maksudnya voltmeter baca bateri tu supply energy sebanyak 3 joule untuk bawa satu charge. Okay. Tapi bila dia on, tengok-tengok bacaan dia tak baca 3. Baca sebagai contoh 2.7. Okay. So bila dia baca 2.7, maksudnya dia tak bagi semua volt yang dia ada. Dia bagi 2.7 je. Right? 2.7 je. And then yang hilang, baki dia hilang. So berapa baki dia? 0.3. So formula ni tak bagi. Right? Formula ni tak bagi. Kalau soalan percubaan, soalan kira-kira ini antara yang popular jugalah nak keluar. Soalan kira-kira melibatkan EMF, electromotive force. Okay, walaupun dia tak bagi, okay, cuba faham konsep dia. Konsep dia macam ni. Maksimum boleh bagi kalau kes yang ada ni 3. Okay. V is potential difference ataupun korang selalu panggil voltage. Beza keupayaan. Voltan. Okay. Ini nilai dia 2.7. Boleh bagi 3 volt. Boleh bagi 3 volt. Tapi bagi 2.7. Tak cukup lagi 0.3 volt. Okay, mana nak dapat 0.3 volt tu? Ambil current dia, darab dengan internal resistance, rintangan dalam. So dua formula, ada dua formula kat sini. Ni kalau kata ni boleh bubuh hashtag supaya korang tahu formula tu tak diberi. Okay, tapi kalau ada soalan kena ingat. Alright. So kalau graf pula yang kedua, ada juga soalan melibatkan graf. Graf untuk topik ni dia V dengan I and dia turun ke bawah. Okay, kalau topik 2.2 hukum Ohm, Ohm's Law, V dengan I, dia graf dia directly proportional yang ni. Tapi ni 2.4. So graf dia adalah turun begini. Dia ada y-intercept. So macam mana nak cari EMF? Ambil je y-intercept. Nak cari internal resistance, cari gradient, kecerunan. Okay, kalau lupa gradient macam mana nak cari, yang korang belajar matematik y2 tolak y1, x2 tolak x1. Yang belajar matematik tu. Okay. Tapi topik ni, setakat ni tak pernah keluar kertas 2 SPM. Okay, cikgu ulang. Dia tak pernah keluar kertas 2 SPM.
dia keluar percubaan ada. SPM belum pernah. Tapi tak tahulah kan, tiba-tiba daripada 2005 sampai 2019 tak pernah keluar, 2020 plus dia keluar. So tak pastilah. Okay. Tapi setakat ni memang tak pernah ada yang ni dalam kertas 2. Kertas 1 ada. Okay, so kita tengok soalan dia. Soalan dia, okay, ini yang kita bincang semalam. Kita pergi ke paper 1 dulu. Muka apa Sekejap. Orang selak-selak, cikgu kena scroll. 200, tak 100 lebih je. Sekejap. Okey, siapa yang ada buku pasir, boleh guna buku pasir. Okey, siapa yang ni boleh guna dari yang download tu lah. Muka surat 199 ni ha. Okey, 199. Okey. So kita tengok soalan 199. Muka surat 199. Soalan nombor 15. Ada Raja, ada Lita. Okey, ni Lita lah ni. Ada dry cell. Okey, ada dry cell and ada resistant R. Resistant R ni rintangan luar. Okey, rintangan luar R besar. Dalam bateri ada juga rintangan R kecil. Okey, rintangan dalam. Or in English, internal resistance. Alright. So dia beritahu the EMF ataupun daya gerak elektrik, EMF dia 1.5 volt. So bateri ni boleh bagi sebanyak maksimum dia boleh supply 1.5 joule energy untuk satu charge. Itu max. Okay, itu max. So macam mana cikgu tahu diukur EMF? Pertama, syarat wajib Swiss perlu dibuka. Ni Swiss dibuka. Open circuit. Okay. Okay, Lita terbuka. So persoalan dia apa? Soalan dia di sini. Okay. What is the voltmeter reading when the switch is on? Apabila switch hidup. Okay. So konsep dia tadi, kalau switch buka, baca EMF. Kalau switch tutup, okay, ataupun switch on, dia akan baca potential difference. Okay. So bahasa Melayunya beza keupayaan. Bahasa yang korang selalu panggil voltan. Okay. So berapa yang dia bagi confirm lebih rendah daripada berapa yang dia ada. So EMF 1.5, maksimum tenaga dia ada 1.5, dia takkan bagi 1.5, dia akan bagi kurang dari 1.5. So bacaannya akan kurang daripada 1.5. Okay, sebab dia kira bila on, dia bukan lagi baca EMF, dia akan baca berapa tenaga yang dia bagi. Okay, so sekarang soalan konsep lagi, maksud. Alright. Okay, kita tengok mana maksud yang tepat. Okay, yang pertama, the work done by a charge in a circuit. Okay, so EMF bukan kerja yang dilakukan oleh charge. Kerja ataupun tenaga. Ingat kenapa kerja dengan tenaga berkait? Sebab nak buat kerja kena ada tenaga. So dia boleh guna perkataan kerja or work done, atau dia boleh guna energy. Sebab unit dia sama. Work done, unit joule. Energy pun unit dia joule. Sama. Okay. So dia bukan work done by the charge. It is a work done by the power source. Bateri tu yang buat kerja. Bateri tu yang bagi tenaga. So it's a work done by the power source. Okay. Kerja yang dilakukan oleh sumber tenaga. Okay. So A ni salah. Okay. B pula kerja yang dibuat oleh satu kolom charge. Okay, salah juga sebab tak ada perkataan sumber tenaga. Power source. Okay, by a source of energy or power source.
Okay, C dengan D. Work done by source of energy. Okay, D pun work done by source of energy. Okay, dah betul lah tu. Kerja yang dilakukan oleh sumber tenaga. Okay, tapi ayat belakang dia, untuk membawa satu kolom charge. So ingat balik, unit charge adalah kolom. Okay, unit charge adalah kolom. So EMF pun adalah tenaga nak bawa charge. Satu charge. Ingat Q is a symbol for charge. Okay, so tenaga nak bawa satu kolom charge. So jawapan yang tepat D, bukan C. Ramai kadang-kadang tahun ni dia orang confuse antara D dengan C. Sebab C, the work done by the source in driving a charge. A charge tu satu charge. Dia lupa unit. So unit lebih tepat. Okay. So 17. Sekali lagi soalan konsep. Mana lita yang boleh digunakan menentukan daya gerak elektrik? So which of the following circuit is used to determine EMF? Okay, syarat nombor 1 apa? Switch terbuka. Open circuit. Okay, open circuit. Open circuit A, open circuit B, open circuit C, open circuit D. Semua open circuit, semua cukup syarat. Okay. Syarat nombor 2, EMF is maximum energy or work done by the power source, oleh sumber tenaga nak bawa satu charge. Okay, tenaga. So tenaga ataupun voltan tu kita ukur guna mesti voltmeter. So ammeter salah lah, sebab ammeter ukur current. Okay, ammeter ukur current. So dekat sini problem dengan A, ini sebenarnya konsep bila kita belajar lita. A, dia letak ammeter. Ammeter tak boleh letak parallel. Okay, ammeter tak boleh letak parallel. Tak boleh sambung macam ni. Ammeter mesti duduk dalam lita. Ammeter mesti sambung secara series ataupun sesiri. Dia tak boleh sambung parallel. Okay, so sambungan ammeter yang betul adalah macam D. Cuma lita D tu masalahnya, kita tak boleh ukur EMF, kita boleh ukur current. So ni salah. Okay. Antara B dengan C, ini pun konsep voltmeter tak boleh sambung siri. Dia mesti disambung luar dari circuit, okay, in parallel. Ini barulah sambungan yang betul. Ini konsep lita elektrik. Harap ni korang boleh ingat. Ini memang konsep asas. Voltmeter parallel, ammeter in series. Voltmeter parallel, ammeter in series. Okay. So tadi soalan konsep. Baru masuk soalan kira. 2014 ada satu soalan kira. Lepas banyak tahun tak ada soalan kira, 2014 ni keluar soalan kira-kira. Okay. So rajah 25 menunjukkan 1 lita elektrik. Bila switch is off, switch off, switch dibuka, kena faham balik. Switch off maknanya tak ada current. Bila tak ada current, waktu tu voltmeter tak ukur tenaga yang bateri bekalkan. Okay, bila switch off, dia tak ukur tenaga yang dibekalkan. Dia ukur berapa tenaga ada. So berapa tenaga ada tu kita panggil EMF. Okay, maksimum tenaga yang dia ada, EMF, electromotive force. Bahasa Melayu, daya gerak elektrik. Okay, bila dia off, 9 volt. So 9 volt kat sini bukan potential difference, bukannya beza keupayaan. Ini EMF dia. So dari situ konsep yang kita faham, open 9 volt tu EMF. Kalau close 9 volt tu jadi potential difference. Okay, so dia open, 9 volt ni adalah EMF. And dia ada internal resistance 1 ohm. R kecil. So kita ada dua maklumat. EMF 9, internal resistance 1 ohm. Okay. So lita diberi seperti di bawah. Right. So sekarang ni
kita perhatikan ni. 2 ohm yang dekat bulb tu. Bermaksud bulb ni ada external resistance, rintangan luar. Rintangan luar R besar. Rintangan dalam bateri. Dia bagi tahu dalam bateri ada rintangan sebanyak, resistance sebanyak 1 ohm. And bateri ni maksimum tenaga yang dia boleh bagi 9 volt. Okay, soalannya, what is the ammeter reading? Okay, untuk EMF nak buat kira-kira formula dia 2. Pertama, EMF, okay, maksimum boleh bagi sama dengan V, tenaga yang dia bagi nak bawa satu charge, campur yang hilang, current darab internal resistance. Okay. Formula kedua, EMF, okay, V tu kita expand, kita guna hukum Ohm, V sama dengan IR. So I, R besar plus I, R kecil. Okay. So kita nak cari ammeter reading, bermaksud kita nak cari berapa nilai current I. Okay. So formula yang sesuai kat sini nombor 2. Okay, so EMF, cikgu bawa keluar I, R besar campur R kecil. Maksimum boleh bagi 9. Berapa current mengalir tak tahu. Ada rintangan 2 ohm. Ada rintangan dalam, internal resistance 1 ohm. So current darab 3, 9. So current dia 9 bahagi 3, dapat 3 ampere. Okay, so recap balik yang kita belajar semalam. 3 ampere maksudnya yang mengalir dalam liter adalah sebanyak 3 charge setiap 1 saat. So 1 saat ada 3 charge. 2 saat dah 6 charge. 3 saat 9 charge. 4 saat 12 charge. Sebab 3 ampere bermaksud setiap 1 saat ada 3 kolom charge mengalir. Tu first yang kita kena faham konsep. Okay, so berapa bacaan ammeter? 3. Okay. Alright. So itulah dia untuk EMF. Okay, so cikgu buka ruang kalau korang nak tanya soalan. So lagi 2 soalan EMF. Lepas tu kita boleh masuk energy power and then kita start paper 2. Okay. Ada sebarang soalan? Siapa-siapa ke tengah korang kelas sambil makan rendang ni? Okay. Tak ada cikgu. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kepala sakit cikgu. Kepala sakit kenapa pula Wan? Makan banyak lemang. Oh dah makan lemang dah. Okay. Cikgu baru beli tadi kat tepi jalan. RM15 satu. Baru masak tu sekarang. Apa? Beli tepi jalan sedap. Tak tahulah, try lah. Okay. So yang penting kalau EMF tolong ingat formula ni. So, terutama soalan percubaan. Okay, sebab formula ni memang tak bagi. Tak bagi. Okay, tak bagi. Kalau kata keluar paper 2 percubaan pun tak bagi. So kebanyakan student bila jawab percubaan, cikgu saya tak dapatlah jawab soalan ni. Memanglah tak boleh jawab. Sebab tak ingat formula tu. Dia memang tak bagi. Kedekut. Tapi macam cikgu cakap tadi, kalau SPM, topik ni tak pernah keluar kertas 2. Tapi tak tahulah kan kalau dia nak keluarkan SPM 20 plus 14-1 kan, 20 plus. Okay, so nombor 19. Ini pun soalan konsep juga. Start 2016, okay, start 2016, 2015 sebenarnya yang zaman dah sibuk-sibuk kebat. Okay. Tapi cikgu boleh beritahu korang macam ni. Untuk fizik secara jujurnya, dia tak ada kebat apa pun. Okay, dia masih soalan konsep yang sama. Sama. Soalannya pun jawapannya sama. Bezanya dulu soalan tu pendek.
Sekarang soalan tu dipanjangkan. Macam ni dipanjangkan? Dia bagilah kadang-kadang ada rajah, ada graf, ada gambar. Kalau 2016 ni ada soalan pasal gelombang elektromagnet sampai 2 page. Padahal dia nak tanya ini gelombang apa. Sebab apa sampai 2 page? Page pertama tu dia cerita pasal termometer, ada gambar kepala baby, lepas tu ada gambar termometer, itu dah ambil 1 page. Sebelah baru soalan. So, nampak panjang. Okay, sama juga, pernah juga keluar gate logik. Beria dia lukis lita gate logik. Tapi nampak rajah tu susah. Tapi soalan dia tanya, ini gate logik apa? Maknanya, korang bukan, dia sebenarnya macam ni korang terus rasa susah bila gambar tu nampak susah. Padahal tak habis baca lagi. Tak habis baca lagi. Baca pun tak. Ada soalan pernah keluar, atas tu fakta je, fakta tsunami. Lepas tu bawah dia cuma nak tanya, kenapa air makin cetek pergi tepi pantai. Tapi budak blur sebab atas tu panjang sangat, dia cuba cari info, tak jumpa-jumpa. Memanglah tak jumpa. Atas tu fakta pasal tsunami je. Dia cuba panjangkan. Okay, so korang baca and macam kalau ayat macam bercerita tu kau abai je. Cari je keyword penting. So contoh macam ni, diagram 25.1 show electrical circuit EMF. Okay, dia bagi lita. Lepas tu dia bagi pula lagi rajah. 25.2 adalah graf. Kalau dia tak bagi lita tu pun, dia boleh je tanya soalan. Sebab dia tanya, dari graf tu, mana nak dapat EMF? So daripada graf tu, nak dapat EMF dia adalah, kita kira Y-intercept. Dalam kes ni, Y-intercept dia adalah V. So dia jadi V-intercept. Ini boleh dapat EMF. Kalau kecerunan, akan dapat internal resistance. So internal resistance untuk kecerunan, jangan lupa Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okay. So sebenarnya gambar atas ni tak bagi pun tak apa. Sebab dia nak tanya dari graf tu, mana dapat EMF? Daripada V-intercept. Okay. Soalan ni pernah keluar, SPM dia lama sikit. Tak salah cikgu 2007 kot. 2007-2008. Tak ada lita, terus graf. Pendek soalan dia. So 2016 diulang balik, dia berbual ayat sikit kat atas. Ada rajah. Okay, so korang pun confused. Wah, apa benda ni? Padahal soalannya sama. Okay, so itu dia untuk EMF. So basically, untuk EMF, kalau kita tengok balik, sebelum ni ada kita bincang EMF. Maknanya ada dua lah, soalan pengiraan ada dua. Yang kita bincang sebelum ni dengan yang hari ni. Ada dua soalan EMF melibatkan pengiraan and melibatkan fakta macam ni. Y-intercept dapat apa, kecerunan dapat apa. Okay, ada dua maklumat je. Kecerunan ni boleh dapat R kecil, rintangan dalam, internal resistance. I-intercept tak ada apa-apa, area under graph tak ada apa-apa. Okay, so itulah dia untuk EMF. Topik 2.4. So barulah kita boleh masuk topik terakhir, electrical energy and electrical power. Okay. Lepas habis electrical energy and power, baru boleh masuk kertas 2. Sebab apa? Soalan dalam kertas 2 selalunya dia gabung. Maksudnya kadang-kadang dia tanya hukum Ohm, kadang-kadang dia tanya power, kadang dia tanya energy dalam satu soalan yang sama. Okay, dalam satu soalan yang sama. So dekat sini kita ada 6 persamaan. Okay, 6 persamaan. Okay, kita tengok dulu untuk energy. Energy, electrical energy, tenaga elektrik. Okay, because the energy, unit dia sama, joule. Mana-mana kita belajar energy, unit dia joule. Okay, energy, unit dia joule. Tak kisahlah electrical ke, mechanical ke, kinetic ke, heat ke, asal energy, joule. So daripada 3 formula yang ada kat sini, okay, 3 formula yang ada kat sini, dalam senarai persamaan, 1 pun tak bagi. Daripada 3 yang ni, untuk electrical energy, 1 pun dia tak bagi. Okay. Dekat bawah, kita ada 1 lagi formula, ada 3 lagi formula. Okay, yang ini pula melibatkan power.
melibatkan power. So ada 3 juga formula power. Daripada 3 ada satu je bagi, which is P sama dengan VI. Okay, which is P sama dengan VI. Ada satu je. Daripada 3 tu ada satu saja. Okay. So secara ringkasnya, cikgu buat macam ni. Untuk electrical energy, formula yang ada okay, dalam senarai formula ada untuk elektrik. Yang pertama dia akan tulis Q sama dengan NE. Okay, yang ini ada waktu trial, ada negeri bagi, ada negeri tak. Okay, so cepatlah kita ambil yang SPM terus. So SPM Q sama dengan IT. Okay, formula kedua yang kita belajar QNE tak ada. Yang mana cikgu buat warna biru tu tak ada. Lepas tu formula untuk V E over Q, ini pun tak ada. Okay, formula yang ada warna merah. Formula yang ada ni yang warna merah. Okay. Ini sahaja formula yang ada dalam senarai. 1, 2, 3. Okay. So ada satu formula power. So kita boleh expand formula tu jadi 6. Jadi 3. Sorry, jadi 6 pula. Jadi 3. So daripada PVI, okay, kita tahu V sama dengan IR. Tu dua formula yang diberi. Okay, dua formula yang diberi. So ganti dulu. So kita ganti V dengan IR. Okay, so kita dapat formula yang kedua. I kuasa 2R. Okay. Alright. Yang seterusnya, daripada P sama dengan VI tadi, kita ganti pula dekat I. So V, okay, I mengikut formula VIR, I adalah V over R. So V over R. So kita dapat formula yang ketiga, power V square over R. Okay. So 3 formula power. Okay, dapat 3 formula power. Okay, tapi sekarang cikgu akan tunjuk kalau tak ada, kalau kata tak ingat yang ni, tak ingat, contohnya tak ingat, pun boleh jawab. Sekejap lagi cikgu tunjuk. Okay, so kalau energy, untuk energy, kita tukar macam ni je. Power tu ganti dengan E, energy. Salin balik VI tu, tambah je T kat ujung. Okay, sekali lagi. Power, P ganti dengan energy, E. Salin balik formula power, I square R. Tambah T dekat ujung. Okay, sekali lagi. Power ganti dengan E. Salin balik formula V square over R. Tambah T dekat ujung. Okay, sekarang kita dapat 3 formula untuk energy. Okay, 3 formula untuk energy. So dah dapat 6 persamaan. Okay, so kita tengok dulu soalan yang pertama ni. Okay, soalan dia tanya berapa power. Okay, soalan dia tanya berapa power. Okay, so kalau kita hafal formula, cikgu tulis dulu senarai formula power, PVI, P sama dengan okay. Kenapa cikgu? Tak, cikgu punya ni nak mati. Oh, Sebab cikgu tengok apa yang korang nampak daripada phone. So cikgu kena tengok gak. Takut cikgu tulis tu laju ke, perlahan ke. Okay. So, right.
So start balik. So kita ada 3 formula power, PVI. Lepas tu kalau kita ingat tadi I square R. Lepas tu kita ada V kuasa 2R. Ni 3 formula power. Okay, so kita kalau kita ingat, kita boleh pilih je. Kita boleh pilih je. Contoh kat sini, dalam soalan ada 6 volt, ada V, kita ada 5 ohm, kita ada R. Okay, boleh pilih antara nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay, tengok maklumat, ada V, ada R. Oh, nombor 3. P, V kuasa 2, R. Okay, 6 kuasa 2 bahagi 5. So, 36 bahagi 5. 36 yang dekat 35. 35 bagi 5, 7. 7 ni 2, 10, 7.2. Okay, itu kalau ingat formula. Kalau tak ingat, boleh guna senarai yang dia ada. Okay. So dia ada senarai V sama dengan IR. Ini adalah senarai persamaan. Kita ada dalam senarai persamaan P sama dengan VI. Okay. So kita guna yang nombor 1 ni dulu. Sebab kita nak cari dulu I. Okay, V sama dengan IR. I sama dengan V over R. So kita akan dapat 6 bahagi 5. Itu current dia. 6 bahagi 5 ampere. Lepas tu kita masuk pula dekat P sama dengan VI. Okay, so P, V dia adalah 6 dan I dia adalah 6/5. So at the end masih lagi 36/5. Dapat juga 7.2. Okay, dapat juga 7.2 watt. So ada 2 cara. Hafal boleh guna terus. Tak hafal pun boleh solve. Tapi 2 jalan lah. VIR and then PVI. VIR and then PVI. Okay. Cara mana-mana pun dapat. Okay, clear tak? Okay. So ada sebarang persoalan nak tanya? Buka chat dah tak? Chat. Kita buka chat dah. Chat tak ada. Okay. Tadi megat tadi. Soalan tadi. Okay. So kalau tak ada, kita pergi next one. Alright. So yang ini electric motor. Okay. So electric motor, kita belajar soalan motor ni. Tapi nanti bila kita belajar elektromagnet. Okay, topik 3.2 adalah application untuk motor. Okay, application untuk motor. Seterusnya, okay, so dia kata input energy adalah sebanyak 200 joule. Output energy 180 joule. So secara logiknya, memang output tak boleh lebih input pun. Okay, sebab kalau satu alat, kalau dia paling bagus pun, efisiensi dia, kecekapan dia mesti 100%. 100% tu maksudnya input 200 joule, dia boleh produce tenaga yang keluar 200 joule. Itu paling efisien lah tu. 100% efficiency. Okay, so dekat sini kalau kita nak cari efficiency, dia mesti output over input times 100%. So secara logiknya 180 bahagi 200 darab 100%, 90%. Okay, and then efficiency, mana ada boleh lebih. Okay, tak boleh lebih. Right, and dekat sini dia tanya mana yang betul. Okay, perubahan. Motor dia tukar tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. So motor dia berpusing. Yang ni kita akan belajar elektromagnet. Topik 3.2, elektrik motor. Okay, so tu tak apa. Energy pula, cari soalan energy. Okay, so untuk soalan energy, contohnya seperti ini, energy.
The amount of electrical energy. Okay, so kalau energy, right. So pernah kita belajar waktu form 4 satu topik haba, energy. Kalau dia pakai heater kita gantikan dengan PT. Okay. Waktu kita belajar dalam heat. Topik heat, topik haba. Jadi P tadi, salah satu cara dia, P tadi adalah VI. Itu yang dapat formula dia VIT. Okay, selain tu kita ada I square RT. Selain tu kita ada V square over R tambah T. Okay, energi mesti ada masa. Nak cari energi mesti ada masa. Contohnya kita nak tengok berapa tenaga elektrik kita guna kat rumah. Okay, contohnya korang buka kipas. Berapa tenaga pakai? Kena darab dengan berapa lama buka. Berapa kuasa kipas, darab berapa lama buka. Sebab kita nak cari energi. Okay, energi mesti depend on time. Lagi lama buka, energi lagi banyak pakai. Okay, so dekat sini diberitahu energi dia sebanyak 2 joule. And then ada current 0.4 ampere and masa dia mengalir adalah 10 saat. And berapakah potential difference V? Okay, so pilih formula mana nak pakai. E ada, I pun ada, time pun ada, V yang tak ada. Boleh guna yang nombor 1. Cikgu terus susun lah, senang. V sama dengan energy over IT. Okay. So energy 2, current 0.4, masa 10 saat. Okay, kalau minit kena tukar tapi dah saat, masa saat tak payah tukar lah. Okay, so dia jadi 2 bahagi 4. Matematiknya 1/2. So kalau kata dalam fraction, okay, dalam decimal point kat sini 0.5 lah. Dalam bentuk perpuluhan 0.5. Okay, 1/2 0.5 volt. Alright. Okay. 23. 23 ni kena ni sikit. 23 adalah soalan series circuit, litar sesiri. Cikgu. Nak tengok balik dia punya tu. Atas, sekejap. Formula. Formula. Nah, okay, ni depan. So pilih ikut, boleh pilih ikut maklumat dia. Kita pilih ikut maklumat dia. Dari bagi 2 joule, dia bagi current, dia bagi masa, cari V. Okay. Yang ni memang nak tak nak, kena ingatlah kalau boleh. Kalau boleh. Bukan kalau boleh, memang kena boleh lah. Kena boleh lah. Okay. So cikgu pilih a few lagi soalan paper 1 dan kita masuk paper 2. Sebab kalau dah belajar energi dah boleh masuk paper 2. Okay. So 23 ni, soalan jenis 23 ni ada juga ditanya, jenis-jenis macam ni ada ditanya dalam percubaan. Okay, ini adalah litar series circuit plus soalan power and energy. Okay, jadi kalau ada macam ni, kita tak boleh lupa ilmu series circuit. Which is, kalau ada more than one resistor, ada lebih je satu perintang, nak tak nak, kena cari effective resistance ataupun cari jumlah rintangan. Okay, so dalam kes ni, kita ada 4 ohm, 4 ohm. So, ini in series. Jangan lupa, kalau in series, jumlah rintangan dia adalah kita tambah 4 campur 4. So, jumlah rintangan dia 8. Okay, lepas dah dapat jumlah rintangan, so ini because kita kena pakai ilmu ni, series circuit.
baru boleh guna untuk cari power. Okay, so power ada 3 formula. Power equals to VI. Power I kuasa 2R. Power V square over R. Okay, kita tinggal pilih je mana yang sesuai. Okay, nak guna nombor 1 tak boleh sebab tak ada current. Okay, nak guna nombor 2 pun tak boleh sebab tak ada current. Kita boleh guna nombor 3. Okay, so V dia adalah 3 volt. 3 joule untuk bawa satu charge. Okay, 3 joule. 3 volt kuasa 2 bahagi 8. Okay, so 3 kuasa 2, 9 bahagi 8. Okay, itu power. Soalan dia adalah energy. Okay, so kalau energy cari terus pun tak apa. Nak cari terus, guna formula energy. V square over R. Jangan lupa letak T. Maknanya 3 kuasa 2 bahagi 8 darab 5. 3 kuasa 2 bahagi 8 darab 5. So 3 kuasa 2, 9. Okay, 3 kuasa 2, 9. 9 darab 5. 45. 45 bagi 8. Okay, so 45 bagi 8. 48, 5.5, 50, 50, 48, 5.63 lah kot. Okay, 5.63. Okay, tu kalau energy darab masa. Ataupun kita dah cari P tadi, lepas tu P darab dengan T. Kenapa P darab T? Sebab tenaga PT. Okay, tenaga PT. Okay, so kita tengok yang 2018 sikit. Contohnya, kita terus lari ke muka surat 200. Berapa ni? 204. Oh, Pan, raise hand. Kenapa Pan? Cikgu mana dapat 5 saat? 5 tu cikgu. Oh, ada tulis 5 second. Kat soalan tu Okay. dia tulis 5 second. Sekejap, mana ke? Tu. In 5 second. Heat energy produced in 5 second. So cikgu ambil 5 kat situ dah. Okay, baik. Okay, kita pergi 204. 204. Mana pula ni? Okay. 204. Alright. Okay, so dekat sini antara soalan popular kertas 2 adalah maksud ni. Apa maksud 240 volt and 60 watt? Okay, so in English maksudnya adalah 60 joule per second. Okay, 60 watt tu 60 joule per second of energy. Okay. 60 joule per second. Nanti ni pula. Of energy produced when connected. Ini suka keluar dalam kertas 2 when connected to 240 volt power supply. Okay. Maksudnya selagi kita tak sambung kepada plug yang supply 240 volt, selagi tu tak keluarlah tenaga sebanyak 60 joule. So maknanya mentol ni kalau kita sambung je kepada 240 volt, okay, maknanya kita
wayar plug ke rumah tu, okay, 240 volt. And then kita dah on, mentol tu keluarkan tenaga sebanyak 60 joule. 60 joule per second. Okay, ataupun 60 watt. Okay, so kalau bahasa Melayunya, tenaga 60 joule tenaga dihasilkan apabila disambung kepada bekalan kuasa 240 volt. Okay, 60 joule tenaga dihasilkan sesaat okay, apabila disambung kepada 240 volt. Soalan kedua mesti ada. Okay, tapi soalan dekat sini dia tanya, what is the electrical energy consumed by the bulb in 5 hours in kilowatt hour? Okay, kilowatt hour adalah unit, dia bukan unit SI. Okay, unit SI watt, kalau time unit SI second bukan hour. So kilowatt hour adalah unit yang kita guna untuk kira bil. So ni adalah energy. Okay, kilowatt hour is basically an energy. Dia adalah tenaga, cuma dalam kilowatt hour. So, sebab apa dia jadi energy? Sebab dia macam ni. Energy PT. Okay, energy equals to PT. So, P is power, tapi power mesti dalam kilowatt, bukan dalam watt. And T to time, time tapi bukan dalam second, dia dalam jam. So kilowatt hour is the unit for energy, unit untuk tenaga. Okay. So kat sini masa ada. Masa adalah 5 hours. So tak payah tukar apa-apa sebab dia nak kilowatt hours. Okay, tapi power dia is 60 watt. Yang ni yang kita perlu tukar. Sebab kita nak dalam kilowatt hour. So nak tukar kilowatt, 60 watt, kita tak nak watt. Kita nak buang watt, so watt kena duduk bawah atas kilowatt. Okay. Sekarang kita bubuh conversion. 1 kilowatt 1000 watt. Bermaksud power dia is 1, 2, 3, 0.06 kilowatt. Okay. Jadi nak kira energi dia PT 0.06 darab dengan 0.06 kilowatt darab dengan 5 hours. So akan dapat 0.3 kilowatt hours. Okay. Kesalahan lazim tak tukar watt kepada kilowatt. So dia ambil terus 60 darab 5. Tu salah lah. Sebab kalau 60 darab 5 dia jadi 300. So 300 kat sini salah. Yang betulnya 300 watt hour. So kena tengok dia nak unit macam mana. Okay, so conversion tu belajar dalam chapter 1. Nak tukar kilo, nak tukar tera, mega, desi, senti, mili, itu chapter 1. So watt to kilowatt divide by 1000. Right. So ada sebarang persoalan kat sini? Okay. Okay. So kalau tak ada sebarang persoalan, kita pergi ke kertas 2. Right. So untuk kertas 2, kita tengok terus kepada soalan bahagian C. Okay, soalan bahagian C. Alright. Bahagian C, okay. So bahagian C, kita tengok muka surat 213, soalan bahagian C.
Okay, 213. Okay, 213 soalan bahagian C. Cikgu. Cikgu, Ke? saja nak tanyalah kan. Aha, ha. Paper Tanya. 2 kan ada tiga section kan. Paper 2 3 section betul. A, B, C, D. A, B, C. Ha. B tu nak macam mana? Saya tak ingat dah B dengan C dia work macam mana. Oh, beza dia. Beza Ha. B dengan C. Okay. Bahagian B tak ada kira-kira. Nak imbas ke Bali. Okay. Bahagian B beza dengan bahagian C. Bahagian B dia takkan ada soalan kira-kira. Dia bukan yang pilih-pilih section. Pilih. Maknanya, okay, kita nak imbas balik Bagi macam ni. Bahagian A. Okay, bahagian A ada 8 soalan. Kena jawab semualah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 soalan, kena jawab semua. Ni bahagian A. Markah dia bertambah-tambah. 4 markah, 5 markah, 6 markah, 7 markah. Okay, soalan wajib skor 5 dengan 6. Sebab 5 dengan 6 soalan compare. Dia akan bagi 2 diagram, compare. And korang boleh tengok dekat elektrik tu, bahagian A, ada, cikgu rasa ada 3-4 soalan compare. Okay, nombor 6. So compare tu kalau elektrik dia bagi lita banding. Ini mungkin 2 bab, sini 3 bab. Ataupun satu lagi lita siri, satu lagi gambar lita selari, parallel, series and parallel. Itu nombor 5, 6. Okay. So markah dia 8, 8. Sebab apa? Selalunya satu dia ambil soalan form 4, satu dia ambil soalan form 5. Maksudnya kalau nombor 5 dia letak form 4, nombor 6 dia letak form 5. Atau soalan nombor 5 dia letak form 5, nombor 6 dia letak soalan form 4. Soalan banding tu selalunya orang kata mudah sikit lah. Soalan banding kebanyakannya banyak melibatkan faktor. Macam contoh series parallel, lepas tu faktor mempengaruhi rintangan, wayar tebal, wayar nipis, apa lagi, wayar panjang, wayar pendek, tu kalau elektrik. Okay, 5, 6. Nombor 7 markah dia 10. Nombor 8 markah dia 12. Ini kena jawab semua. Daripada 8 soalan, 4 selalunya soalan form 4, 4 soalan form 5. Okay, bahagian B dengan bahagian C. Bahagian B nombor 9. Okay, nombor 9, nombor 10, nombor 11, nombor 12. Okay, 9 ni confirm any topic form 4. Ini any topic form 5. Nombor 9 tu ada satu topik tak masuk. Bab 1. Okay, bab 1. Form 4 kan ada 5 bab. Bab 1 tak masuk lah. Okay. So C pula sama juga. Satu form 4, satu form 5. Pilih lah. Pilih. Okay. Beza esei bahagian C. Bahagian C ni ada soalan kira-kira. 5 markah. Okay. Sebab tu cikgu lebih suka buat C. Bahagian B bukan tak nak buat. Bahagian B tak ada kira-kira. Okay, dalam topik form 5 ada 5 bab. Okay, ada 5 bab. Bab pertama, wave, formula dia hanya ada 4. 4 formula. Okay, kalau nombor 2, bab elektrik. Elektrik ada berapa formula? QNE, IQT, VEQ, VIR, series parallel, EMF dah ada 2, and then power and energy campur lagi 6. So 8 campur 6, ni ada 14. Dalam form 5 ni yang paling banyak formula. Okay, 14 formula, ada 14. Kalau bab 3, elektromagnet. Okay, elektromagnet tak banyak. Elektromagnet satu formula. Itu pun dekat transformer. Dan formula tu bagi. Okay, nombor 4, elektronik. Okay, elektronik ada tak? Kira-kira ada sikit lah. Dekat CRO ada sikit. Nak tengok graf. Lepas tu diode tak ada. Transistor ada. Tapi transistor tu walaupun ada soalan kira-kira, sebenarnya kira-kira tu topik elektrik. Formula tu daripada elektrik. Okay, daripada topik elektrik. Elektromagnet tak ada kira-kira. Tapi elektromagnet selalunya kena lengkapkan truth table, logic gate logic.
Okay, and last sekali radioaktif. Radioaktif ada kira-kira. Okay, radioaktif ada E equals to mc square. And then nak kira half-life. Ni topik-topik yang boleh masuk bahagian C. Kira-kira lah, yang kira-kira 5 markah tu. So maknanya antara 1, 2, 3, 4, 5 yang ini elektromagnet ni jarang duduk C. Rasanya tak pernah duduk C. Dia selalu duduk B. Sebab apa? Kalau dia buat dekat C, rugi dia tak boleh nak tanya kira-kira. Kalau ada yang duduk C pun, satu topik je. Iaitu transformer. Transformer boleh sebab transformer ada kira-kira. So maknanya bahagian C ni hanya yang kira-kira. Sebab tu cikgu fokus kalau elektrik, cikgu ambil bahagian C. Sebab bahagian B semua konsep balik. Maknanya bahagian B tu siapa panjang, siapa pendek, faktor sebagainya. Dia tak ada kira-kira. Okay, bahagian B tak ada kira-kira. Bahagian C baru ada kira-kira. Okay, so kita tengok bahagian C. Dapat tak Fan? Okay tak? Boleh. Okay. So kita pergi bahagian C dulu. Tapi macam samalah B dengan C boleh pilih. Kalau korang rasa confident nak belajar topik form 4, okay, ni satu tips lah. Ni tips kalau kata last minute sangat dan memang macam tak ada masa ke apa ke, nak study form 4, maknanya nanti ambil nombor 9, ambil nombor 11. Dia confirm any topik from form 4. 4 topik. Tolak bab 1. Yang force and motion, pressure, heat, light. 4. Itu boleh masuk dekat B dengan C. Okay, bahagian A pula, 4 soalan form 4, 4 soalan form 5. Dia balance. So nasib-nasib lah. Mungkin soalan form 4 tu markah dia sini. 4, 7, 8 ni mesti salah satu. Lepas tu satu lagi katalah 10 atau ambil 12 lah. So kalau kata kita score bahagian A tu jawab form 4 je, soalan nombor 2, 3, 5 dengan 7 tu soalan form 5 tak nak jawab. Ni tak nak jawab ni. Nak jawab form 4 je. Form 5 tinggal. So form 5 tinggal. So dekat situ kita dah dapat 4, 7, 15, 19, 31. Betul ke? Lajunya aku congak. 7, 15, 19. 19, 31 ya. Okay, dapat 31 daripada 60. Tu kalau betul semua soalan yang form 4 tu. Bahagian B dengan C ni nak jawab form 4 juga, katalah daripada 20 markah, B tu 20 markah, dapat 12. Sini dapat 12. Contoh. Okay, ataupun ambil lah 12 lah, ambil lah 12. So 12. So 12 campur 12 campur 31. So dekat sini ada 6. Ada ada 5 per 100 kata 2. Okay. So kalau campur paper 1, paper 2 bolehlah lagi target-target dekat A minus tu boleh capai lagi. Okay. Tu level pemalas lah. Alright. So kita pergi soalan nombor 6. Ni soalan nombor 12. Okay. Dia mesti ada kira-kira tapi kat sini belum lagi. Kita tak jumpa soalan kira-kira lagi. So soalan pertama dia bagi tahu bab ada power rating. Maknanya kalau ditanya apakah maksud power rating? So maksud dia adalah that bulb will produce 18 joule. Okay, 18 watt ni maksudnya 18 joule of energy per second. 18 joule tenaga 1 saat. Bila dia sambung kepada sumber kuasa 6 volt. Tapi soalan dia bukannya power rating. Soalan dia tanya apa maksud power? Power is rate of energy change. Kadar perubahan tenaga. Kadar perubahan tenaga. 1 markah. Okay, soalan nombor 1 memang selalunya maksud. Tu selalunya lah memang maksud soalan nombor 1 markah. Okay, so ada satu perkara yang cikgu rasa cikgu nak kena tegur. Janganlah terlalu fokus soalan maksud. Okay, jangan terlalu fokus soalan maksud. Yes, ada banyak maksud. Tapi korang fokus kepada soalan yang 1 markah. Tak baloi. Kau hafal berdiri banyak-banyak, tiba-tiba yang kau hafal tu tak masuk pun.
Yang masuk yang lain. Yang lain tu pula yang tak hafal. Punyalah stres. Kau dah hafal banyak-banyak dah. Yang masuk yang tak hafal juga. So jangan fokus dekat benda yang satu markah. Okay, jangan fokus dekat satu markah. Siap buat list lagi. Oh, list. Ada student dia buat list. Especially benda ni yang buat list ni selalunya perempuan. Topik ni apa maksud dia tulis kat kertas panjang, simpan letak dalam poket, buat nota, baca. Boleh. Tapi jangan terlalu fokus dekat maksud. Fokus kat konsep. Okay, fokus kat konsep. Sebab maksud kalau tak dapat hilang satu. Konsep kalau tak ada nak jawab, banyak markah. Lagi banyak daripada satu markah kat maksud tu. Okay, B pula. So ni baru dia punya part yang konsep. Okay, ni series dulu. Okay, maksudnya ni soalan series and parallel. Sebab macam ni cikgu tahu soalan series and parallel. Pertama, kita nampak ada mentol P, ada mentol Q. Dua mentol. Okay, syarat untuk series and parallel lebih dari satu. And then tengok susunan. P dengan Q, sekarang ni this one is in series. Secara sesiri. Okay. Two identical bulb. Ini perkataan penting dua mentol serupa. Kenapa penting? Bermaksud rintangan dia sama. Okay, soalan memang dia tak bagi. Berapa rintangan dia tak bagi sebab ni soalan konsep. Okay, soalan konsep. Dia kata jika sebuah mentol yang serupa disambungkan ke XY selari. Okay, ada satu lagi mentol. Another mentol. Serupa. Letak dekat XY. Lepas tu dia letak selari dengan P. Parallel. Apa jadi pada ammeter? Apa jadi pada voltmeter? Itu dia punya soalan. Apa jadi kepada ammeter? Apa jadi kepada voltmeter? Alright. So sekarang ni untuk menjawab soalan yang macam ni, yang pertama kita perlu, cikgu nak bagi terangkan konsep dia dulu. Okay, untuk terangkan konsep, cikgu letak nombor supaya lebih mudah. Okay, kita akan buat sebelum letak satu lagi mentol parallel dengan bila dah letak mentol parallel. Okay, so sekarang kita buat belum. So untuk buat sebelum, selalunya mentol dia akan letak 2 ohm. Selalunya. Jadi cikgu pun ambil nilai selalu pakai 2 ohm. Okay. So ini sebelum kita letak parallel. Maknanya step yang pertama kita tahu ni siri. Litas sesiri. Step nombor 1 sentiasa cari rintangan. So bila siri 2 campur 2 4 ohm. Okay. Jadi sekarang dah tahu 4 ohm, cikgu letak pula sebagai contoh bateri ni katalah 6 volt contoh. Okay, contoh 6 volt. Pakai warna biru jugalah. Okay, cikgu nak ambil contoh dulu. 6 volt. So V 6 volt. Ammeter, okay, current dia berapa? Ni kita ambil sebelum letak. So sebelum letak nak cari I, V over jumlah rintangan 6 bagi 4. So 1 6 bagi 4 1.5 3/2 1.5 1.5 ampere. Okay, so ni baca 1.5 ampere. So current yang sama lalu. So current tu lalu 4. Current tu lalu P, current tu lalu Q. Nilai sama 1.5 ampere. Okay, kenapa sama? Sebab in series circuit kita belajar I is same. Okay. So sekarang kita nak kira pula berapa V kat bawah. Okay, V yang lalu P adalah current yang lalu P darab resistant P lah. Okay, so VP adalah sama dengan current 1.5 darab rintangan P yang cikgu letak, contohnya 2. So kita dapat VP ni bersamaan 3 volt. Okay, jadi kalau kata letak satu lagi voltmeter dekat sini, voltmeter ni pun akan baca 3 volt. Sebab apa dia baca 3 volt? Sebab jumlah voltan adalah VP campur VQ. So jumlah dia 6, VP dah dapat 3, VQ berapa? So VQ pun kenalah bernilai 3 volt.
Okay, so ni cikgu cerita ni, yang pen warna biru ni, semuanya sebelum ayat bawah ni. If another identical bulb. Okay. So untuk bahagian C, memang akan ada soalan 4 markah. Soalan 4 markah ni, nombor 1, kadang-kadang dia suruh explain. Okay, 4 markah. Jadi bagi situasi, explain ikut konsep fizik, apa berlaku. Ataupun kalau macam ni, dia tanya juga apa jadi. So still kepada konsep. 4 markah kat sini memang konsep. Kalau dalam exam SPM, kalau rasa macam confused apa dia tanya, tolong tinggalkan dulu. Sebab yang ni 4 markah. Belakang ada lagi soalan 10 markah. Okay, soalan kira-kira 5 markah. So jangan terlalu fokus kat sini. Kalau tak boleh masuk dulu, terus ke pergi kira-kira 5. Dapat betul semua 5 markah. Yang ini konsep. Kadang-kadang ayat tak cukup, hilang markah. Kira-kira asal betul kira confirm 5/5. Okay, so jangan terlalu, kalau tak boleh move terus. Sebab exam ada masa. Okay, kalau nombor 4 markah ni kalau tak okay, move terus. Kalau baca tak faham rasanya, move terus. Okay, so sekarang cikgu nak buat pula letak, dia kata letak satu mentol, cikgu pakai warna hijau kat sini. Satu lagi mentol serupa. Okay, satu lagi mentol serupa. So mentol serupa maksudnya mentol tu pun 2 ohm jugalah. Okay. So bila kita letak satu mentol serupa, problem dia adalah dia punya rintangan berubah. Sebab yang pertama kita kena selesaikan dulu berapa rintangan antara XY. Okay, nak tahu rintangan antara XY, dia adalah 2 ohm dengan 2 ohm secara paralel. So 1/R, 1/2, campur 1/2. So maknanya jumlah rintangan dekat XY, bila kita tambah 2 ohm in parallel, sekarang tinggal 1 ohm. Tadi waktu kita tak tambah, rintangan dia 2 ohm. Beza tu. Tambah in parallel, rintangan dia jadi 1. Maknanya resisten dia berkurang. Okay, jadi bila resisten dia berkurang, ini belum habis lagi. So berapa jumlah rintangan dia? Jumlah rintangan dia adalah rintangan dari XY campur rintangan Q. So XY tadi 1, Q dia adalah 2. Maknanya jumlah rintangan dia yang sebenar 3 ohm. Sebelum tambah, yang cikgu tulis warna biru, rintangan dia 4 ohm. Sekarang bila tambah satu lagi parallel, rintangan dia kurang, jadi 3 ohm. So bila jadi 3 ohm, kita cari current pun lain. So current V over I, V over R. So contohnya cikgu letak tadi 6 volt bagi dengan 3 ohm. So current dia jadi 2 ampere. Tadi waktu tak letak, current dia 1.5. Sekarang bila letak, current dia jadi 2. Maksudnya bila ditanya, explain what happened to the reading of ammeter. Okay, ammeter, reading of ammeter increase. Okay, reading of ammeter increase. Sekejap lagi cikgu cerita dia punya kenapa. Kita ambil dulu, increase 1 markah. Okay. Alright. Sekarang kita tengok pula voltmeter. Okay, so nak baca voltmeter dia pun dah berbeza. Okay, kenapa berbeza? Sebab sekarang ni untuk voltmeter, okay, untuk voltmeter maknanya voltmeter antara XY adalah current yang lalu XY darab dengan rintangan XY. So current dia kita baru kira tadi 2 jumlah dia, darab dengan rintangan XY tadi nilainya 1. So berapa bacaan voltmeter yang lalu XY tu? Voltmeter dia jadi 2 volt. Okay, sebelum ada mentol tu 3 volt. Dah letak mentol tu jadi 2 volt pula. Maksudnya apa jadi kepada reading of voltmeter? Reading voltmeter
decrease. Okay, berkurang. Okay, 2 markah. Okay, 2 markah. So, reason dia pula. Kenapa emitter increase? Emitter tu increase sebab effective resistance, okay, effective resistance, rintangan berkesan dia adalah rendah. Okay, sebab rintangan berkesan dia effective resistance rendah. Effective R, effective tu untuk ni lah, okay, R tu resistance lah. Effective resistance decrease. Sebab tu current dia increase. Sebab effective resistance decrease. Okay. So yang kedua, apa jadi kepada bacaan reading voltmeter? Reading voltmeter pun decrease as effective resistance decrease. Ha. Cikgu, fourth, Yep. fourth isi apa cikgu? Ha? Yang mana? Efektif ni yang Effective resistance. R tu resistance. Effective resistance. Emitter reading increase. Ah, Lepas tu reading voltmeter decrease. Efektif R besar decrease. Then the last point. sama juga, effective resistance to decrease. Okay, sebab kalau yang si R kecil tu. R effective resistance tu ni lah, R total. Effective resistance tu dia punya jumlah rintangan. Senang kata jumlah rintangan. So bila kita letak parallel, jumlah rintangan dia jadi rendah. So bila jumlah rintangan dia rendah, lagi banyak current boleh mengalir. Okay, and satu lagi sebab bila kita letak secara siri, okay, secara siri kena ingat, secara siri rintangan rendah, voltmeter rendah. Okay, secara siri rintangan rendah, voltmeter rendah. Kalau rintangan tinggi, voltmeter tinggi. Yang sama current. Okay, untuk series, yang korang kena ingat untuk series, rintangan rendah, voltmeter rendah. Rintangan tinggi, voltmeter tinggi. Yang sama current. Okay, yang sama dia current. Tapi dalam kes ni sebab bila kita tambah tadi, rintangan dia berkurang, so dia punya current bertambah. Okay. Ni soalan yang konsep 4 markah lah. Okay, soalan yang konsep 4 markah. Okay, tapi jangan risau sebab kita akan ada soalan kira-kira kat sini. Okay, kita nak tengok soalan kira-kira dia pula. Okay, dapat tak Ben? Salin dulu. Ya cikgu. Salin dulu. Ada dua efektif resistance kat dalam. Effective resistance Dah decrease. Ya. Ayat dia sama je. Ayat dia sama. Effective resistance decrease. Dua-dua sebab tu. Efektif resistance besar decrease. Sekejap Ben, tak dengar. Ben? Suara kau sangkut Ben. Okay, so kalau kata, okay, cikgu tulis kat sini. Oh, okay. Okay, wait, mercun dah start berbunyi. SAS efektif. Okay, so, sekejap Okay, so dia punya ni adalah, Lain slow. tak apa. Okay, so jawapan dia adalah, the emitter reading increase as the effective resistance decrease. Okay, so dia tanya juga apa jadi pada bacaan voltmeter. The voltmeter reading also, okay, decrease. Okay, voltmeter reading decrease lah. Also because of effective resistance
decrease. Kalau nak bagi sedap sikit, when the bulb is connected in parallel to X, Y, gitu. Okay. So dia nak tengok 4 markah tu, ini increase, effective resistance decrease, voltmeter dia decrease sebab effective resistance dia decrease. Okay. So tu perkara yang nak tengok lah. 4 markah. Tu yang 4 markah dia. So, kadang-kadang bila soalan macam ni, korang banyak goreng. Korang goreng sampai hangus. Sampai hangus goreng. Macam-macam tulis. Tapi tak menjawab soalan. Okay. Alright. Okay, soalan kira-kira. Ni belum yang cikgu tunjuk. Ni sebenarnya soalan konsep. Tapi saja cikgu nombor supaya korang nampak dia punya ni. Okay, so kita pergi soalan kira-kira dia. Soalan kira-kira di sini. Soalan C. 3 identical bulb level 6 volt 18 watt. Okay, so dia ada 3 bulb. 3 bulb yang dia label sebagai 6 volt 18 watt. Okay, dia kata setiap mentol ni 6 volt 18 watt. 6 volt 18 watt. 6 volt 18 watt. Tu dia punya power rating. Okay, tu dia punya power rating. Maksudnya mentol tu kalau nak berfungsi, mentol tu akan keluarkan 18 watt. 18 joule. Tapi syarat kena sambung dengan sumber kuasa 6 volt. Okay. So dalam lita in parallel, ni susunan parallel, kena ingat balik in parallel. Dalam lita selari, yang sama adalah V. Okay, voltage ataupun potential difference. Okay, bahasa Melayunya yang samanya adalah beza keupayaan sama. Okay. Maknanya bateri dia 6 volt, setiap mentol ni dapat 6 volt. Mentol nombor 2 pun dapat 6 volt. Mentol nombor 3 pun dapat 6 volt. So sama. Okay. Soalan yang pertama, ni melibatkan apa yang kita belajar tadi. Dia tanya, calculate the resistance of one bulb. Cari rintangan satu mentol. Okay, untuk satu mentol tu, yang kita ada power 18 watt. V pula 6. Dia tanya R. Okay. So sekali lagi, cikgu tulis formula. P sama dengan VI. Boleh pakai tak? Tak boleh. So kalau pakai ni dapat I, tak dapat R. P sama dengan I square R. Okay. Nak pakai ni. Yes, ada R. Tapi masalahnya dia ada I, tak ada V. So kita pun pakailah formula P V square over R. Okay, so V square 6 square bahagi okay, cikgu masukkan power 18 6 square bagi R. So matematiknya darab silang. Okay, pindah. Okay, pindah 6 square 36 bagi 18. 36 bagi 18 2 ohm. Itu soalan nombor 1. Okay, dia ada 5 markah kat situ. Okay, soalan nombor 1 dia adalah 2 ohm. Okay. So kalau dalam exam, okay, so dalam exam korang boleh kejap. Boleh buat gini lah. Okay, so kata ni test pad. Okay, so buatlah C1. Okay, lepas tu buat kira-kira tu. So P V square over R. Nak buat bawah pun boleh. R
V square over P. So 6 square bagi 18, 2 ohm. Okay, itu nombor 1. Nombor 2, soalan nombor 2 adalah what is the total resistance? Berapa jumlah rintangan? Sekarang dah tahu dah, ni 2 ohm, sini 2 ohm, sini 2 ohm. Total resistance pula nombor 2. Okay, so buat nombor 2, total resistance. So kita ada 3 bulb in parallel. So untuk parallel, 3 bulb buat macam ni. 1/2, 1/2, 1/2. Perintah nombor 1, nombor 2, nombor 3. So dapat 3/2, 1/R. So yang ini step yang jangan lupa terbalik. R adalah 2/3. Okay, 2/3 bersamaan 0.666, 0.6666, 0.67 lah. Itu jumlah rintangan. Okay, jumlah rintangan. Right. So itu baru berapa markah? Selalunya tu mungkin baru 2 markah lah. 2 markah atau 2 markah saja. Okay, nombor 3, the total energy. The total energy dissipate by bulb in 2 minutes. Berapa tenaga dalam 2 minit? Berapa jumlah tenaga yang dilesatkan oleh mentol-mentol dalam 2 minit? Okay, so nak tenaga. Okay, tak kisah dia guna tenaga diguna ke, tenaga dilesap ke, dia nak tenaga. Okay, so untuk cari tenaga, energy, nombor 3. Right. So, kita ada formula energy V I tambah T. Kita ada formula energy V square over R tambah T. Kita ada formula energy I square R tambah T. Okey. Tapi semua ni asal dia adalah, jangan lupa, energy PT. Okay. So kita boleh je guna PT sebab kita ada power and soalan bagi tahu masa. Masa dia dalam 2 minit. Okay, dalam masa 2 minit. Okay, so cikgu boleh guna energy equals to PT. So satu mentol, power dia bagi tahu 18 watt. Okay, 18 watt. And masa dia tu 2 minit. Okay, boleh ke guna 2 minit? Tak boleh. So minit kena tukar. Okay, so 2 minit bersamaan. Okay, cikgu tukar kat sini. 2 minit nak tukar saat. So tak nak minit. Second kat atas. Supaya boleh potong. 1 minit 60 saat. Okay, so kita akan dapat 18 watt. Okay, so nak tengok unit Watt tu sebenarnya joule per second. Darab dengan 120 second. So second boleh potong. Dapatlah joule. Okay. So 120 darab dengan 18, 2160 joule. Okay. So kebanyakannya bila nombor 3 ni dia tinggal kat sini. Ni salah. Okay, salah. Kenapa salah? Kita baru kira 1 mentol. Kita nak 3 mentol. So 3 mentol bermaksud jumlah tenaga dia adalah bersamaan 3 mentol darablah dengan tenaga yang 1 mentol guna. Sebab kita guna maklumat 18 watt tu 1 mentol. So 2160 darab 3 mentol, 6480 joule. Tenaga yang ni digunakan setiap mentol. Jumlah semua mentol lah, semua mentol. 1 mentol 2160. Semua mentol darab 3. Dapatlah dia punya jumlah tenaga.
Okey. Itu soalan pengiraan. So selalunya pengiraan ni kalau kata paper 2, okay, dia akan ambil tak sampai separuh lah. Tak sampai separuh. Kira suku kertas test pad tu. Okay, so kalau kita nak test ataupun nak tahu jawapan korang tu orang kata apa, banyak goreng ke tak, satu soalan bahagian C ni korang sebenarnya hanya perlukan satu test pad je. Maksudnya satu test pad tu depan belakang. Okay, depan belakang. Kalau pakai betul-betul depan belakang tu cukup untuk satu soalan. Untuk satu soalan dia cukup. Okay, dia memang cukup untuk satu soalan. Depan belakang satu soalan. So bahagian C pun depan belakang satu soalan. Bahagian B pun depan belakang satu soalan. So sebenarnya tak perlu pun minta kertas lebih. Okay, cuma bila exam kan kadang-kadang kita stres kan tengok member. Uish, dia minta kertas oh. Banyak jawapan ni. Tak payah risau. Itu goreng je banyak. Jawapan tak tentu betul lagi. Kalau betul dia confirm satu kertas je satu soalan. Ataupun dia nak buat kertas conteng, kita kira. Alright. Okay, so last one yang ini. Okay, cikgu nak kena tegur sikit yang ni. Okay, so semalam kita dah kita ada bincang soalan ni semalam. Tapi semalam kita bincang dari segi rintangan. Kita tak bincang lagi dari segi power dan kita tak bincang dari segi fuse. Yang penting kat sini cikgu nak bincang dari segi fuse. Okay, semalam kita pilih T. Tapi kita tak tengok daripada dua sudut ni. Daripada power dia 80 watt and fuse dia. Yang penting cikgu nak tunjuk ini fuse. Selalunya student dia blur pasal fuse ni. Nak pilih fuse mana? Nak pilih fuse mana, kena tahu dulu current. Okay, kena tahu dulu current. Maksudnya dekat sini, power supply yang kita ada 2400 and then kita ada power dia 1100. Cari current. Okay, kena cari. Nak tak nak kena cari current. So current dia PVI. Okay, cari current dia. So current dia P bagi V 1100 bahagi 240. Okay, korang akan dapat current. So maknanya alat ni hanya memerlukan current sebanyak 4.58. Dia nak current banyak ni je, dia tak nak lebih. Dia nak current banyak tu je, 4.58. So kalau lebih sangat current, nanti alat tu rosak. Dia macam kenapa current boleh lebih? Contohnya kalau kata ada short circuit, ada kilat. Okay, tiba bila ada kilat buat apa? Kilat akan tambahkan voltage. So ikut hukum Ohm, voltan bertambah, current bertambah. So current bertambah tiba-tiba. So kalau tak ada fuse, tujuan fuse dia akan cut off. Bila current lebih dia potong supaya alat kita selamat. Tak adalah meletup. Okay, tak adalah rosak. So dia cut off dulu. Kalau kat rumah kita punya DB box tu yang ada kalau kata kilat tiba-tiba kejatuh tu kan, tu dalam tu ada fuse. So fuse tu pun tujuan sama juga. Kalau lebih dia mati. Okay, dalam alat pun ada fuse. Okay, kat sini fuse dia 5 ampere. Kenapa 5 ampere? Sebab dia hanya perlukan 4.58. So tak payahlah ambil tinggi-tinggi. Kita ambil nilai tu mesti dekat dengan yang kita guna. Current yang kita guna. Dia takkan tepat-tepat. Dia mesti lebih sikit. Okay, dia mesti lebih sikit. So kalau kata ambil contohnya fuse 3 ampere, tak boleh berfungsi. Sebab untuk alat ni fungsi perlukan 4.58. Kita letak fuse 3 ampere. Cukup je 3 ampere, litar putus. Cukup 3 ampere, litar putus. So bila nak cukup current 4.58? So dia takkan cukup. Okay. So satu lagi yang nak tegur, yang bila litar ni semalam, yang kita cerita semalam, yang ni. Sama juga. Semalam kita dah pilih circuit K. Semalam cikgu dah bincangkan perbezaan dia. Perbezaan dia adalah yang atas tu kita pilih hair dryer. Kita nak haba, kita ambil high resistance. Yang ni kita nak litar. So litar tu kita nak dia boleh hantar banyak current. So kita ambil low resistance. Sebab tu ambil tebal and then kita ambil parallel. V dia sama. Maksudnya power supply dia 240. Electric kettle akan dapat 240 volt. Bread toaster akan dapat 240 volt.
Okay, cuma kat sini kenapa fuse dia 20 ampere? Okay, so kenapa fuse dia 20 ampere? Pertama, kita kena cari current kettle. Current kettle berapa? Current cerik berapa? Sama juga nak cari current P over V. Okay, asal daripada P sama dengan VI. So current dia akan jadi sebanyak 2200 bahagi 240. Okay, 2200. Okay, sorry, cikgu ambil sikit yang masa nak habis dah. Bahagi 240. Korang akan dapat current dia perlukan, kettle tu perlukan 9.16 ampere. Okay, bread toaster, pembakar roti perlukan sebanyak 2000 bahagi 240. So 2000 bahagi 240 dia perlukan 8.33. Okay, berapa jumlah current tu? 8.33 campur 9.16, 17.49 ampere. Itu yang dapat. Dia perlu pakai 20 ampere. Sebab kalau dia pakai 15 ampere, nanti alat tu tak boleh berfungsi. Tak cukup. Sebab kedua-dua alat ni memerlukan current sebanyak 17.49. Tapi kita letak 15 cut off. So tak boleh berfungsi. Kita ambil 20. Okay. Faham tak untuk fuse? Yang penting untuk fuse tu. Maknanya untuk tahu fuse mana, kena cari current dulu. Nak tahu fuse mana, kena cari current dulu. Okay. Alright. Cikgu, sekejap. Boleh? Ada soalan, Amy? Apa ciri-ciri untuk this entire design ni? Entire design, yang ni? Parallel ni? Okay. Okay, dia kalau soalan elektrik, kena tengok tujuan. Okay, nombor 1 tengok tujuan. Kalau tujuan tu nak haba. Haba contoh macam hair dryer, lepas tu apa lagi, streka, bread toaster, kettle. Okay, tapi kalau dia nak cerita pasal ni je, maksud cikgu, dia nak tanya pasal kettle. Kettle ni kena ambil high resistance. Okay, bread toaster ni kena ambil high resistance. Maksudnya dia punya kettle tu pemanas kat dalam tu kena wayar panjang, kena wayar yang nipis, kena lilit. Bread toaster pun sama. Okay, kena ambil yang high resistance. So tengok balik 4 faktor resistance. Tapi dalam soalan ni dia tanya lita. Lita. Dia bukan tanya kettle dengan toaster tu, dia tanya lita ni. So lita elektrik, kita tak naklah rintangan tinggi, kita nak rintangan rendah. Sebab lita. Bila lita, kita nak lita tu boleh supply banyak current. Lita. Tapi bila current tu dah masuk dekat toaster, current tu dah masuk dekat kettle, kettle tu kena high resistance. Supaya current yang masuk tadi susah nak lalu, dia produce heat. Dia akan ada haba. Sama juga current yang dari lita tadi, lita tu kita hantar banyak. Tapi dia masuk toaster, dia masuk susah. Sebab rintangan tinggi. So yang rintangan tinggi tu dekat alat, bukan dekat lita. Dekat alat. So bila maknanya, Amy, okay tak? It makes sense. Make sense, yes. Fizik memang make sense. Dia semula jadi benda yang berlaku hari-hari. Okay. So itu kisah dia. So ikut alat. Kalau dia tanya alat, ikut alat. Okay, ikut alat. Maknanya kalau toaster ke, kalau kettle ke, kalau streka ke, hair dryer ke, apa-apa yang nak haba, ambil high resistance. Okay. Tapi kalau contoh kipas. Kipas tak nak haba. Kipas nak pusing laju. So kita tak nak high resistance, kita nak low resistance. So ikut pada aplikasi. Okay? Alright. Cikgu, ada ke kalau soalan kita boleh guna luar daripada kotak, kita tukar kipas baru? Bagus jawapan kau. Tukar kipas baru boleh terima. Kipas menghasilkan haba. Full lah mak. Lain level tu.
Kipas hasilkan haba Boleh fikir lah, boleh fikir. Okey. Dia ikut tujuan lah. Kalau benda tu tak nak haba, dia memang kena low. Tapi kalau dia nak haba, kena high. Okay. So kalau nak belajar kenapa high tu sebenarnya dari segi chemistry dia lebih ni lah. Tapi kita tak ada sampai level tu. So korang kena tahu yang high resistant untuk heat. Low resistant kalau tak nak heat. So ikut application. Apa-apa application tak nak heat, ambil low. Apa-apa application nak heat, ambil high. So bila nak high, ambil nipis, ambil nichrome, ambil panjang. Kalau nak low, kalau nak low, ambil tebal, ambil pendek, ambil copper. Tu 3 perkara yang kena ingat lah. Tengok application. Alright. Baik, bos. Okay. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh stop dulu untuk hari ni. So bolehlah sambung takbir raya kan. Kalau nak sambung takbir raya, boleh sambung ni. Okay. Cikgu Lee. Cikgu Lee. Okay. So kita stop dulu and kita jumpa. Habis dah kan? Esok tak ada, esok raya. Hari Sabtu tu nanti cikgu bukan hari Sabtu lah. So esok pagi cikgu test. Kalau kita orang test okey pagi, petang tu kita orang inform kalau untuk online. Topik elektronik dengan radioaktif tu lah. Okay, kalau boleh online cikgu bagi tahu dalam grup. No worries. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Selamat Hari Raya korang. Maaf zahir batin. Kalau mana-mana kurang ke terlebih ke, cikgu minta maaf gurau-gurau tu. Okay. Okay, so bye-bye semua. Selamat Hari Raya. Bye, cikgu. Selamat Hari Raya. Selamat Raya cikgu. Selamat Hari Raya semua. Maaf zahir Thank batin you juga. cikgu. Welcome. Bye cikgu, good night. Good night cikgu. Good night. Bye, Bye-bye. Bye Syah. Bye Bye, Mi. cikgu. Bye Azrin. Bye-bye. Bye Irfan. Bye Bye-bye. cikgu, bye. Bye. Okay, salam kat parent korang semua. Bye-bye. Baik. Okay cikgu. Terima kasih, cikgu. Okay. Okay, thank you Isma. Bye-bye. Welcome. Bye, cikgu. Bye-bye. Bye Pan. Rehat Pan. Kau dah sampai kampung tu. Rehat. Baik. Okay. Assalamualaikum. Salam.